Assalamualaikum. Apa khabar semua yang menyaksikan Pakcik? Kudara sekali lagi dalam Pakcik Nujum. Tapi sebelum Pakcik nak rungkai dan juga tafsir untuk tarikh lahir yang diberikan ni, Pakcik ucap terima kasih atas sumbangan yang diberikan daripada Sis H. Tak boleh sebut nama sebenar lah. Apa-apa pun, Pakcik juga mengingat kepada anda semua, usaha percaya ini adalah hiburan semata-mata. Potensi dan juga singkapan serta rungkaian yang Pakcik akan berikan ini sebenarnya adalah datang dari pemikiran dan juga daripada denyut nadi, minda dan jiwa Pakcik, yang Pakcik mana ada buku kita akan tengok dan kita tulis kira nombor berdasarkan tarikh lahir. Jadi harus diingat ya, jangan percaya tau. Apa-apa pun Pakcik dah menyelami kedua-dua pasangan ni, kedua-dua tarikh lahir pasangan ni memang ada nampak konflik yang berlarutan sejak berapa tahun ni. Cinta pada pertemuannya memang nampak indah belaka, tapi bila dah masuk ya, mungkin Pakcik tak pasti sama ada zuriat atau tidak. Tapi kalau ikutkan tahun 2023 ni, masih mungkin seorang atau dua orang anak lah. Ada potensi untuk dapat lagi. Tapi kan sebabkan Pakcik lebih suka untuk melihat dari segi kekacauan rumah tangga. Sorry to say sis ya, dalam tahun ni memang tahun yang mencabar. Awal tahun lagi sis mungkin terbelenggu di antara rasa muak tengok dia. Bila tengok suami tu rasa macam ada je tak kena. Tengok suami balik atau berjumpa dengan suami, tak ada perasaan. Nafsu tu ada, tetapi rasa cinta tu semakin menipis. Satu, mungkin sis tidak sis dan suami mungkinlah ya, dari segi aspek kerohanian tu, aspek keagamaan tu agak longgar sedikit, tidak pernah mungkin atau tidak selalu dalam orang kata jemaah yang sama. Mungkin suami tak dipimpin juga dengan ilmu kerohanian agama yang sempurna. Jadi sebenarnya kan salah itu, sis menganggap itu salah suami. Sebenarnya sorry to say sis ya, itu salah sis juga. Ada juga rambang mata kepada orang lain. Bila tengok suami orang lain ada, kita rasa macam ish, kenapa suami aku tak macam ni ya. Jadi mula sis menunjukkan sesuatu taring yang mungkin tak pernah ditunjukkan. Suami pun rasa macam kalau ikut cinta suami tu, suami masih lagi ada perasaan nak berdamai. Tapi sebenarnya kan bila sis ada percubaan untuk ceritakan hal dalam kelambu kepada keluarga sis, kepada kawan-kawan ya, jadi dia rasa macam diperbodohkan. Jadi Pakcik tahu ya, sis dengan dia, sis boleh hidup tanpa dia. Sis mungkin ada sumber kewangan sendiri, ada saluran kalau apa-apa yang terjadi, sis boleh balik ke kampung, ada family yang boleh jaga dan sebagainya. Tapi kan sis kan, pengorbanan yang dia lakukan tu sis kena hargai. Banyak pengorbanan yang dilakukan, cuma dia ada sedikit mungkin keterlanjuran, kepincangan, kecurangan. Itu adat sis sebenarnya. Bila kita terlalu busy dengan kerja kita kan, mungkin sis ada kerja, ada perniagaan, ada kerja-kerja yang lain yang menyebabkan terabai rasa kasih sayang, caring. Jadi sis pun dengan ego yang tinggi, dia pun dengan ego yang tinggi. Lelaki memang akan ada ego yang tinggi. Jadi nasihat Pakcik, ia akan boleh berbaik semula bila sis yang start minta maaf dulu. Akui maaf, akui apa yang berlaku, buang yang keruh, ambil yang jernih. Dia akan lembut hati. Sebab dia ni lembut hati tau. Memang nampak keras tapi lembut hati. Tapi nasihat Pakcik, jangan bawa cerita dalam family, cerita-cerita tentang aib suami kepada orang luar ya. Memang dia juga tidak pandai menjaga aib isteri. Sebab suami bila dia dah rasa macam menyampah, dia dah tak ada hati, dia akan pergi tengok orang lain dan dia mudah untuk dapat. Tambah lagi memang boleh tahan lah orangnya kan, masih lagi muda, boleh
kuat, lelaki masih kuat, masih lagi elok perwatakan, jadi mudah. Jadi sebenarnya kan kalau ikutkan sis memang bagus ya. Sis memang ada hubungan yang baik dengan keluarga. Dengan keluarga dia tu tak berapa sangat. Jadi pakcik yakin sis ni dah nampak sebenarnya hampir putus asa dengan suami. Kalau ada anak, sis sebabkan anak tu sis sangguplah anak tak ada bapa pun tak apalah, aku akan jaga macam tu. Jadi bagi pakcik, kalau pakcik tengok kan, kadang-kadang memang rasanya macam kata-kata sis tu sebenarnya mengguris dia. Tapi sis pun kadang-kadang menangis setiap malam mengenangkan apa yang berlaku. Ya, tapi ingat sis, walau apa pun yang berlaku ya, kalau anda kata tiada jodoh antara anda berdua, sis tak boleh dapat laki macam tu lagi. Sis tak mungkin boleh rasa macam ada, oh aku boleh dapat lelaki lagi hebat, lelaki lagi elok dan sebagainya. Walaupun sis happykan diri sendiri dengan yalah ketawa dan sebagainya, tapi sebenarnya itu ada luaran je. Dalaman masih terluka, masih ada luka tu, buang ke tepi. Mungkin hari baik, bulan baik ni, hubungilah dia. Kalau ada kepincangan rumah tangga lah, kalau ada, kalau tak ada minta maaf ya. Minta maaf, salam, cium tangan suami, sebab sis, selagi isteri itu adalah tulang rusuk pada suami, ikatan yang sah, selagi itulah syurga itu berbau di tangan suami, di kaki suami. Jadi pakcik harapkan ya, sis, pakcik yakin sis boleh lembut hati, sebab sis ni senang nak cair ya. Jadi senanglah, pimpinlah suami itu ya, sebab dia memang sayang kat sis. Dia memang sayang. Dia ada orang yang mengacau dia, tapi dia ada dinding cakap, no, aku ada anak, aku ada isteri, aku tak boleh. Cuma kadang-kadang kena yakin bahawa kembalikan zaman-zaman bercinta dulu, ingat janji-janji lama. Sis yang kena start dulu, sebab lelaki ada egonya. Bila perempuan dah start minta maaf dan minta ampun, dia akan rasa lembut hati, lembut jiwa. Jadi apa-apa pun, pakcik yakin semuanya di tangan sis sekarang. Kalau sis rasa masalah itu perlu berlarutan, pilihan di tangan sis lah. Pakcik tengok memang boleh baik balik, memang sangat-sangat boleh. Dan orang yang nak mengacau rumah tangga sis pun sebenarnya dia tak ke mana pun ya. Jagalah suami ni, sebab susah nak dapat suami yang baik, yang romantis, penyayang macam ni, dan hidup susah sama-sama, senang sama-sama. Jadi pakcik melihatlah, kalau pakcik dah tolak kan, nombor sis adalah nombor 67, tinggi nombor dia. Nombor suami adalah bawah par 50, 46 sahaja. Perbezaan sis dengan dia ibarat langit dan bumi. Tapi perbezaan itulah sebenarnya hikmah yang perlu ada. Jangan menganggap suami adalah yelah akan minta maaf dan sebagainya. Kadang-kadang isteri pun kena. Biarlah, beralahlah, berlembutlah dan mengalahlah, sebab orang yang mengalah sebenarnya lah yang menang. Terima kasih untuk anda semua yang menyaksikan ni. Pakcik terpaksa rahsiakan nama. Apa-apa pun pakcik doakan rumah tangga kedua-duanya akan diberikan pencantuman kasih sayang melalui cahaya mata yang indah. Ingat, dari pakcik. #pakcik Nujum. Assalamualaikum.